Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku diucapkan kepada jurulatih yang saya sangat hormati, iaitu Cikgu Siti Nur Aisyah Jafri dan rakan-rakan yang saya sangat kasih sekalian. Pada hari ini, kami kumpulan 1 akan membentangkan tentang pertolongan cemas. Dalam video ini, kami akan menyampaikan prinsip asas, peraturan am dan peti pertolongan cemas. Pasti anda tertanya-tanya apakah yang dimaksudkan dengan pertolongan cemas ini, bukan? Pertolongan cemas ialah bantuan permulaan atau bantu mula atau rawatan awal yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kecederaan dalam sebarang kemalangan atau sakit secara mengejut atau tiba-tiba dengan menggunakan objek sekeliling sebelum ketibaan ambulans, doktor atau pakar perubatan atau sebelum mangsa dihantar ke hospital. Bagi situasi pertolongan cemas, ia terbahagi kepada 2. Yang pertama adalah mangsa sedarkan diri dan yang kedua adalah mangsa tidak sedarkan diri. Okay, bagi yang pertama, mangsa sedarkan diri, ia terdapat beberapa contoh seperti yang pertama, terluka, terpotong, terhiris, sengatan, terkena patukan, patah, terbakar dan sebagainya. Okey, bagi contoh kedua iaitu mangsa tidak sedarkan diri. Yang pertama adalah lemas, yang kedua tercekik dan ketiga sesak pernafasan dan sebagainya. Yang pertama adalah menyelamatkan nyawa. Sekiranya pengsan, berikan bantuan pernafasan. Antara yang boleh dilakukan ialah dengan melakukan CPR, iaitu cardiopulmonary resuscitation, iaitu satu tindakan kecemasan yang dilakukan bertujuan hendak menyelamatkan mangsa bagi menyedarkan mereka untuk dalam tempoh masa yang sekejap. Seterusnya, setiap saat adalah penting. Ini bermaksud setiap saat yang kita lakukan untuk menyelamatkan mangsa adalah sangat bernilai. Walaupun ianya hanya sekadar 5 saat, ia boleh membezakan antara hidup dan mati bagi seseorang mangsa itu. Baiklah, seterusnya, yang ketiga, berhentikan pendarahan. Bagi berhentikan pendarahan, seseorang itu boleh meletakkan atau memberi tekanan di tempat yang berlakunya pendarahan tersebut. Sebagai contoh, jika berlaku pendarahan di perut mangsa, jadi apa yang boleh dilakukan adalah individu itu boleh memberi tekanan dengan menekap pada bahagian perut tersebut bagi mengurangkan pergerakan ataupun pengedaran darah yang lebih laju akan berlaku. Yang terakhir sekali, pulihkan rejatan. Ini jika berlaku sebarang rejatan elektrik, segera jauhkan peralatan tersebut daripada mangsa bagi mengelak sebarang kejadian rejatan pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamsul Amrul bin Ibrahim. Saya akan membentangkan tentang mengelakkan keadaan menjadi lebih teruk. Yang pertama adalah anda hendaklah mengurangkan pergerakan pesakit supaya keadaan pesakit tidak semakin parah, dan anda haruslah membantu pesakit dengan melakukan perkara yang anda ketahui sahaja. Anda haruslah bertenang, mengawal keadaan dan menenangkan pesakit. Seterusnya adalah anda haruslah melindungi pesakit dengan menggunakan alatan bantuan yang sedia ada, ataupun anda boleh menggunakan alatan-alatan yang ada di persekitaran alam semula jadi. Selain itu, anda juga dinasihatkan untuk tidak memberi makanan atau minuman melalui mulut pesakit. Anda hanya perlu membasahkan bibir pesakit sahaja bagi mengurangkan pergerakan pesakit dan mengelakkan keadaan pesakit menjadi lebih parah.
Seterusnya ialah prinsip asas pertolongan cemas yang ketiga, iaitu memberi kelegaan dan keselesaan kepada pesakit. Terdapat beberapa langkah-langkah untuk memberi keselesaan dan kelegaan kepada pesakit. Yang pertama ialah memberi semangat kepada pesakit yang masih sedar agar mereka tenang dan terus dalam keadaan sedar. Seperti contohnya, beri eye contact kepada pesakit dan beri kata-kata positif agar mereka kekal tenang. Yang kedua, jangan tinggalkan pesakit berseorangan. Iringi pesakit sehingga bantuan tiba. Yang ketiga, pastikan keadaan pesakit dengan memeriksa nadi dan saluran pernafasan. Cek nadi dan saluran pernafasan pesakit. Seterusnya, periksa bahagian badan pesakit jika ada pendarahan. Jika ada pendarahan, hentikan pendarahan dan bandage. Seterusnya, yang keempat, pindahkan pesakit ke tempat yang selamat. Ni kalau berlaku di kawasan kemalangan jalan raya ataupun kawasan bencana. Yang kelima, menjaga etika dan adab diri serta mangsa dalam menghadapi kecemasan. Daripada prinsip asas pertolongan cemas, terdapat beberapa sifat yang perlu ada pada seseorang pemberi bantuan kecemasan, iaitu yang pertama ialah pantas ikhtiar. Mereka haruslah bersegera untuk melakukan sesuatu tindakan dengan menggunakan kemudahan yang terdapat di kawasan kejadian atau kawasan sekelilingnya. Selain itu, kaedah CPR boleh dibuat kepada mangsa yang pesan atau pitam untuk mengembalikan kembali pengaliran darah serta kadar oksigen yang mencukupi ke paru-paru mereka. Melakukan CPR dengan segera boleh meningkatkan peluang mangsa untuk hidup adalah lebih tinggi. Selain itu, buat apa yang tahu. Sebagai contoh, seperti yang sebelum ini berkaitan CPR, tidak semua orang boleh melakukannya kerana terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan CPR, iaitu melihat keadaan sekeliling adakah selamat atau tidak kepada mangsa, memeriksa mangsa sedar atau tidak dan memeriksa denyutan nadi kepada mangsa. Oleh itu, amatlah penting kepada orang untuk mengetahui sebersedikit tentang ilmu CPR serta boleh menggunakannya apabila berlaku kecemasan. Sifat seterusnya ialah bersifat lemah lembut semasa memberi bantuan kecemasan. Hal ini kerana akan memburukkan keadaan mangsa. Contohnya, boleh mengakibatkan kecederaan yang lebih teruk apabila diperlakukan secara kasar. Mangsa perlulah diberi bantuan kecemasan secara lembut dan mengikut prosedur. Pemberi bantuan kecemasan juga perlu sentiasa tersenyum. Hal ini boleh memberikan satu kelegaan kepada mangsa yang sakit kerana pemberi bantuan kecemasan beraksi tenang untuk memberi rawatan kepada mereka dan boleh mengurangkan ketakutan kepada mereka. Tajam pemerhatian untuk mengenali tanda-tanda atau gejala satu kes juga merupakan sifat pemberi bantuan kecemasan. Mangsa yang kelihatan mencurigakan dengan menunjukkan tanda-tanda sakit atau lemah perlu diperhati untuk tindakan selanjutnya. Akhir sekali, perlulah mempunyai sifat bertimbang rasa kepada mangsa. Pemberi bantuan kecemasan perlu mempunyai sifat-sifat yang telah saya kongsikan sebentar tadi supaya mangsa dapat diselamatkan sementara menunggu bantuan kecemasan yang seterusnya seperti ambulans untuk dibawa ke hospital. Seterusnya, saya dan rakan-rakan saya akan menerangkan mengenai Peraturan Am Bantuan Kecemasan. Peraturan Am ini merupakan peraturan-peraturan asas yang perlu kita patuhi semasa kita memberikan bantuan kecemasan kepada pesakit. Peraturan yang pertama ialah memberi pertolongan kepada mangsa yang teruk dahulu. Jika mangsa ramai, boleh bahagikan mangsa mengikut 3 warna kod kecemasan iaitu merah, hijau atau kuning. Merah menandakan pesakit dalam keadaan kritikal dan keadaannya boleh mengancam nyawa. Merah juga menandakan pesakit yang kehilangan banyak darah dan perlu diperiksa dengan segera. Kuning ialah pesakit separa kritikal yang mengalami trauma sederhana yang tidak mengancam nyawa. Mangsa ini boleh diperiksa beberapa minit kemudian. Hijau pula untuk menandakan pesakit yang tidak kritikal seperti mengalami luka ringan yang tidak mengancam nyawa. Pesakit ini boleh diperiksa kemudian. Dalam keadaan kecemasan, kita boleh menandakan pesakit-pesakit ini menggunakan apa sahaja yang ada pada ketika itu seperti cebisan baju atau plastik. Warna boleh ditukarkan mengikut bahan yang sedia ada di tempat kejadian.
Dengan membahagikan pesakit-pesakit ini yang mengikut warna kod kecemasan, itu akan memudahkan bantuan kecemasan diberikan mengikut keutamaan. Peraturan am yang kedua ialah keutamaan diberikan kepada yang tidak sedar. Mereka perlu dijaga terutamanya bahagian pernafasan pesakit. Jika pesakit dalam keadaan separuh sedar, kita juga perlu terus berbual dengan pesakit dan memastikan pesakit tidak tidur. Yang ketiga ialah jangan sesekali menanggalkan pakaian mangsa. Cukup hanya sekadar melonggarkannya sahaja dengan tujuan untuk memudahkan pernafasan mangsa. Dan kita perlu mula memerhatikan pergerakan pernafasan mangsa. Dalam keadaan yang memerlukan, kita juga dibenarkan untuk menggunting baju mangsa bagi melancarkan pernafasan mangsa. Menanggalkan pakaian mangsa adalah tidak dibenarkan kerana ia mungkin akan menimbulkan kecederaan lain pada mangsa itu. Seterusnya ialah pengurusan bagi menghantar mangsa ke hospital. Yang pertama ialah menghubungi talian kecemasan Malaysia iaitu 999. Sekiranya bantuan kecemasan lambat tiba di lokasi kejadian dan mangsa dalam keadaan yang teruk, orang awam mesti bertindak untuk menghantar mangsa ke hospital yang berdekatan. Pastikan ruang seperti kereta untuk menempatkan mangsa besar dan selesa, supaya kecederaan atau luka mangsa tidak menjadi lebih kritikal. Seterusnya ialah menahan pendarahan. Berikut merupakan cara menghentikan pendarahan mangsa. Yang pertama ialah cuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, memberi tekanan di bahagian luka berdarah seperti menekan bahagian luka dengan kain bersih, tisu atau kasa untuk menghentikan pendarahan. Namun, hindari menekan luka terlalu kuat. Yang ketiga ialah angkat bahagian luka yang mengalami pendarahan sedikit ke atas, iaitu lebih tinggi dari dada untuk memperlambatkan pendarahan. Seterusnya ialah memberikan tempat perlindungan yang teduh dan selesa. Pindahkan mangsa sekiranya tidak mengakibatkan kecederaan luka yang lebih parah. Sekiranya mangsa tidak dapat dipindahkan, kita mestilah segera memayungkan mangsa. Hal ini dapat mengelakkan mangsa daripada tekanan panas atau hujan. Seterusnya ialah berikan pemulihan pernafasan. Lakukan langkah ini sekiranya mangsa tidak bernafas. Berikut merupakan langkah pemulihan atau bantuan pernafasan CPR menggunakan teknik CAB, iaitu compression, tolak dengan kuat dan laju pada bahagian tengah dada mangsa, airway, condongkan kepala mangsa ke belakang dan angkat dagu untuk membuka saluran pernafasan. Dan yang ketiga, breathing, iaitu beri bantuan pernafasan dari mulut ke mulut. Seterusnya, tegakkan sebarang objek yang boleh menyukarkan mangsa untuk bernafas. Contohnya, jika mangsa memakai baju berkola, tegakkan butang baju tersebut. Selain itu, jika mukanya pucat, baringkan dan selimutkan mangsa. Namun begitu, kita perlu pastikan selimut tersebut tidak terkena luka sekiranya mangsa mempunyai kecederaan. Selain itu, berikan layanan tertentu yang dikehendaki. Seperti jika mangsa mahukan air, boleh bantu mangsa dengan memberi air. Dan selain itu, jika mangsa meminta untuk kita menelefon keluarganya, kita perlu menolongnya. Akhir sekali, jangan benarkan orang ramai berkerumun di sekeliling pesakit kerana pesakit memerlukan aliran udara yang baik. Jika terdapat ramai yang berkerumun di sekeliling pesakit akan merasa tidak selesa dan dia akan menyukarkan bantuan untuk sampai kepada mangsa. Kami Kumpulan 1 akan membincangkan berkaitan dengan peti pertolongan cemas. Pasti ramai yang tertanya, apakah itu peti pertolongan cemas? Peti pertolongan cemas ialah satu peti atau pembekalan yang mempunyai koleksi peralatan untuk memberikan rawatan kecemasan kepada seseorang ataupun mangsa kejadian. Peti ini tujuannya adalah untuk ianya mudah didapati ataupun dicapai oleh pihak yang berkaitan untuk memberikan rawatan tersebut. Peti ini adalah wajib untuk berada di rumah ataupun di pejabat, terutamanya di kawasan sekolah ataupun di universiti, di college dan sebagainya. Ada 6 lokasi penting yang harus kita ikuti jika kita mempunyai peti pertolongan cemas. Yang pertama, ini mestilah mudah dilihat dan diambil untuk tidak membuang masa untuk membantu seseorang itu. Yang kedua, mestilah jauh dari kanak-kanak seperti di dalam almari ataupun di tempat yang selamat. Yang ketiga, ianya mestilah tidak berkunci supaya ianya tidaklah
membuang masa untuk mencari kunci dan sebagainya. Yang keempat, ianya mestilah sentiasa sentiasa diberi perhatian, sentiasa diganti baharu jika sesuatu contohnya bandage atau plastik itu sudah rosak, ataupun jika sesuatu krim itu sudah tamat tempoh penggunaannya. Yang kelima, mestilah mempunyai manual ataupun cara-cara untuk menggunakannya yang jelas dan tepat. Yang akhir sekali, ianya mestilah mempunyai senarai bahan dan berserta dengan tarikh luputnya supaya bila digunakan tidak melepasi tarikh tersebut dan yang mungkin boleh membawa kecederaan yang lebih serius kepada pesakit ataupun mangsa di tempat kejadian. Seperti slide yang telah dipaparkan di sebelah, peti ini mempunyai banyak fungsinya, namun saya akan tekan 3 antaranya, iaitu yang pertama sekali, ianya adalah untuk rawatan awal untuk merawat mangsa. Hal ini kerana ia mengambil masa yang lama untuk menunggu para medik yang bertauliah ataupun ambulans untuk sampai di tempat kejadian. Maka peti ini boleh digunakan untuk mengurangkan pendarahan ataupun luka yang berlaku daripada menjadi yang lebih serius. Yang kedua, setelah seseorang itu melakukan rawatan kecemasan kepada mangsa di tempat kejadian, ianya akan memudahkan kerja para medik untuk melakukan rawatan seterusnya yang lebih pasti yang akan memakan masa yang lama. Kemudian akhir sekali, ianya adalah untuk mengelakkan luka atau pendarahan yang lebih serius. Hal ini kerana sebagai contohlah, jika seseorang itu mempunyai pendarahan di kepala, ada satu jenis balutan, saya tidak pasti namanya, ada sejenis balutan di kepala untuk mengurangkan pendarahan yang lebih serius untuk berlaku. Seterusnya, saya serahkan pentas ini kepada saudari seterusnya. Cepatlah kak, buka. Yelah. Wah, banyaknya benda dalam ni. Penuh dan tersusun. Ya, semuanya penting bagi merawat kecederaan ringan. Antara senarai peralatan asas yang perlu ada di dalam setiap peti pertolongan cemas ialah buku panduan, sarung tangan, bandage, surgical tape, antiseptik, krim antiseptik, forceps ataupun tweezer, kain anduh, das peluka, gauze, kapas, gunting, pencuci mata, splint, iPad, minyak urut, plastik dan akhir sekali ialah iodine. Diingatkan bahawa peti pertolongan cemas ini perlu diselenggarakan 2 kali sebulan. Setiap peralatan dalam peti pertolongan cemas mempunyai fungsi masing-masing. Antaranya ialah buku panduan berfungsi sebagai panduan untuk menggunakan peralatan dalam peti pertolongan cemas dengan betul. Selain itu, sarung tangan digunakan untuk mengelakkan jangkitan kuman atau tidak mengotorkan tangan. Bandage pula digunakan untuk membalut luka atau kawasan yang bengkak. Surgical tape digunakan untuk melekatkan gauze pada kulit atau melekatkan bandage. Seterusnya, kain anduh digunakan untuk anduh ketika patah tulang, membalut luka atau boleh dijadikan sebagai topeng. Krim antiseptik digunakan untuk membasmi kuman dan merawat luka. Antiseptik digunakan untuk membasmi kuman. Selain itu, forceps atau tweezer digunakan untuk memegang kapas. Plaster pula digunakan untuk membalut luka yang kecil. Gauze digunakan untuk membalut luka yang besar. Kapas digunakan untuk membersihkan luka dan gunting digunakan untuk memotong gauze, pen, bandage dan sebagainya. Seterusnya, pencuci mata digunakan untuk mencuci mata yang pedih. iPad digunakan untuk menutup kecederaan mata. Splint digunakan untuk menyokong anggota badan yang patah. Dan minyak urut dapat melegakan sakit kepala, ketidakselesaan perut dan gigitan serangga. Iodin pula berfungsi sebagai untuk membunuh kuman pada luka. Dan akhir sekali, plastik digunakan untuk membuang kapas atau benda yang telah digunakan. Kesimpulannya, ilmu pengetahuan tentang pertolongan cemas ini sangat penting bagi kita semua. Hal ini kerana ia dapat membantu mereka yang memerlukan bantuan sekaligus dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Saya akhiri pembentangan ini dengan serangkap pantun.
Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang, naik pedati. Selesai sudah pembentangan kami. Semoga dapat memberi erti. Sekian, terima kasih.